أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita berada dalam surah Al-Kahfi, surah yang amat menarik kerana ia adalah salah satu daripada surah panduan menghadapi cabaran akhir zaman, dan kita berada pada waktu ini, pada waktu yang genting untuk sama-sama kita memahami panduan hidayah Allah, bagaimana menguruskan keimanan agama kita, bagaimana menguruskan harta, bagaimana menguruskan ilmu, bagaimana menguruskan kuasa. 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi, dan hari ini kita menyambung dipimpin bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar ini? Baik, alhamdulillah ya, kita bersyukur. Hari ini kita nak menyambung surah Al-Kahfi. Betul. Surah yang sebenarnya mungkin kalau katakan 5 tahun 10 tahun yang lepas saatnya tak biasa di kalangan masyarakat di Malaysia ini, tapi alhamdulillah kebelakangan ini lebih ramai yang membaca dan cuba nak memahami panduan bagaimana menghadapi cabaran akhir zaman dengan 110 ayat surah Al-Kahfi. Mari kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 297. Pada ayat 28 hingga 31 kita akan melihat arahan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Nabi agar sentiasa membaca Al-Quran, bersabar menghadapi kaum fakir miskin, dan menunjukkan bukti kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, serta apakah ganjaran kepada mereka yang ikut, kepada mereka yang tidak ikut. Kemudian kita akan pergi kepada kisah kedua. Kisah kedua dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik 2 kebun dan perumpamaan bagi orang kaya yang terpedaya oleh harta, pengikut, dan orang miskin yang bangga dengan keimanan, dengan akidah yang dipegang. Bagaimana kita boleh ambil pelajaran bersama? Kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untuk diri kami sendiri insya-Allah. Jadi kita sama-sama kita mulakan dengan ayat 28 hingga 30 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita bersyukur dan bertuah pada hari ini kita sekali lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami, mengkaji, belajar surah Al-Kahfi yang menjadi sunnah bagi kita untuk membacanya pada setiap malam ataupun hari Jumaat. Mudah-mudahan surah yang kita sentiasa baca ini, alhamdulillah My Quran Time baca faham amal membawa misi ini, membawa kepada tuan-tuan sahabat-sahabat, termasuk saya sendiri sebenarnya, sama-sama kita nak belajar pula babak-babak cerita-cerita dalam surah Al-Kahfi yang begitu menarik sekali untuk kita belajar pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah yang azim, yang keberkatan ini insya-Allah. Baik, kita nak baca dahulu ayat yang ke-28 hingga 30. Bersama kita baca dengan alunan jaharkah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan 3 ayat pertama ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada surah Al-Kahfi untuk sama-sama kita memahami apakah hidayah yang Allah ingin sampaikan. Moga-moga kita dapat hidayah pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-28 semalam Ustaz ya. Semalam kita lihat kepada ayat 27, Allah menyeru kepada kita untuk terus watlu ma uhiya ilaika min kitab, ya, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita, teruskan tilawah apa yang telah diwahyukan daripada kitab. Dan perubahan, tidak ada perubahan dalam kalimah dalam Al-Quran ini yang menjadi trust kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berdepan dengan mereka yang intelek, golongan ahli kitab yang pakar kepada kitab wahyu sebelum ini. Kalau zaman sekarang ini bercakap tentang golongan intelek ini di kalangan ahli akademik, kadang-kadang kita mungkin berjumpa dengan mereka, kita rasakan macam mana saya nak bercakap dengan mereka, saya nak bawa teori apa. Tetapi Allah menyatakan watlu ma uhiya ilaika min kitab, baca sahaja, tilawah sahaja daripada kitab. Itu sebabnya Ustaz ya, bila Quran ini dibaca di mana sahaja, ianya adalah seperti tongkat Nabi Musa. Dia akan memakan kepada ular-ular kecil yang ada dalam dunia akademik. Kalau katakan kita bertemu dengan kumpulan elit bahagian akademik ataupun intelek, sebagaimana seruan ayat 27 surah Al-Kahfi. Pada ayat 28 hari ini kita Nabi berdepan dengan kumpulan sosial elit, ya, kumpulan elit sosial, pemimpin mereka yang berjawatan, yang pangkatnya tinggi. Maka apakah nasihat daripada Allah? Kalau intelek, maka tilawah Al-Quran, baca Quran, jangan rasa bimbang, ikut sahaja silibus Quran. Ikut sahaja, nanti kita akan bertemu dengan perkara-perkara yang mengujakan Ustaz ya, dalam dunia akademik, tak kisah dalam dunia sains ke, dalam dunia pengurusan ke, sosiologi, psikologi, sains kemanusiaan, sains fizikal, tilawah sahaja silibus Quran yang sudah ada. Ini kepada golongan intelek ataupun akademik. Kumpulan yang berpengaruh, yang ada kuasa, Allah kata wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan mereka yang menyembah, yang berdoa pada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Mengapa pagi dan petang? Ini adalah tempat orang sibuk Ustaz. Al-Ghada ini sebenarnya kalau cakap tentang pagi, dari pagi sampai petang, dalam bahasa Arab ni paling kurang ada 10 istilah. Ya, 10 istilah. Jadi Al-Ghada ini adalah istilah ketiga.
Yang awal sekali fajar, kemudian ada subuh, lepas fajar ada lagi satu istilah, kemudian yang ketiga al-ghada, sekitar pukul 9, pukul 10 ini masa orang mula bisnes biasanya. Masa orang mula bisnes. Al-ghada maksudnya ketika sibuk itu orang-orang yang bersama dengan Nabi masih lagi mereka ini mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sambil buat kerja itu dia mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal asyi, ketika waktu asar ataupun ketika nak petang itu waktu tutup kedai. Waktu tu orang datang berpusu-pusu nak beli sebelum kedai ditutup. Apakah yang mereka buat? Mengapa mereka sentiasa menyeru kepada Allah? Yuridu nawajhah, kerana mereka mengharapkan kepada wajhah ini maksudnya keredaan, pandangan daripada Allah kepada mereka. Jadi Nabi diseru untuk bersama dengan mereka. Siapa mereka? Mereka ini mungkin bukan golongan elit. Mereka ni adalah Bilal bin Rabah contohnya. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni Ustaz, dia adalah imigran. Orang yang berhijrah, kalau di sini pendatang asing yang tak terkenal. Bilal ni kulit hitam, ya, hamba. Kemudian siapa lagi? Ada banyak lagi orang-orang yang ada. Kebanyakan mereka adalah orang-orang biasa, bukan golongan elit. Jadi orang-orang elit itu, orang-orang yang berpengaruh, ada pangkat pada waktu di Mekah itu, mereka kata kalau nak jumpa, aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sila ketepikan orang-orang yang miskin-miskin ini. Ya, mereka tak nak jumpa pasal mereka memandang hina kepada orang ini. Jadi Allah kata, wasbir, kamu hendaklah bersama dengan orang-orang ini, jangan buang mereka. Jangan buang mereka kerana ini cara untuk kita menguruskan agama pada akhir zaman. Jangan pilih-pilih bulu, kan? Kalau orang ni elit, ada kelas, ada nama, selebriti, okey saya akan bersama. Tapi kalau katakan dia orang biasa-biasa, saya tidak mahu. Itu adalah fitnah kepada agama, ia akan menjadi cabaran kepada kita. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini adalah satu amaran daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu palingkan kedua matamu, inginkan kepada kesenangan kehidupan di dunia. Nabi, ya, bila diingatkan perkara ini, Nabi kan nakkan agama Ustaz, ya, diletakkan paling atas. Tetapi kerana Nabi ini adalah orang yang amat mulia, Allah beri peringatan ini pasal kalau Nabi utamakan VIP contohnya, masuk masjid, okey, daripada 300 orang itu 30 orang VIP saja boleh duduk dekat masjid, yang lain tu adalah orang biasa-biasa. Kalaulah Nabi buat begitu, nanti orang akan cakap, Nabi cakap kita sama rata, tapi sebenarnya Nabi ni mengutamakan VIP. Jadi orang akan rasa bahawa Nabi meletakkan standard sama rata, tapi dari segi akhlaknya tidak betul. Jadi ini adalah panduan yang penting. Kita jangan dalam masjid, dalam dakwah, jangan kita doa sama-sama, jangan pilih bulu. Jangan pilih pasal dia ni VIP, saya mesti utamakan dia. Nabi pernah ditegur dalam surah Abasa, iaitu sampaikan Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, OKU, bila tidak diindahkan Nabi kerana Nabi sedang bercakap dengan pemuka Mekah pada waktu itu, maka Nabi ditegur daripada langit kerana tidak menghormati kepada OKU yang memerlukan perhatian daripada Nabi. Wala tuti' man a'falna. Janganlah kamu beri perhatian, taat kepada orang yang hatinya kami lalaikan. Istilah a'falna ini kami lalaikan kerana apa? Kerana orang-orang ini dia tidak indah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sampai tutupkan, lalaikan hati mereka, tak layak diingati, tak perlu diberi perhatian. Allah kata wala tuti'. Jangan taat itu salah satunya ialah jangan beri perhatian. Disebabkan apa? Disebabkan mereka ini adalah golongan yang VIP ataupun elit. Tetapi kalau katakan mereka mengingat Allah, maka dia sama rata, sama sahaja di kalangan mereka. An zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, dan mereka mengikut kepada hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka selalu melampau batas. Jadi ini adalah cara kita menjaga agama kita, tuan-tuan sekalian. Dalam surah Al-Kahfi, peristiwa Ashabul Kahfi itu Allah berikan kesimpulan, kalau bersama dengan golongan elit, akademik, intelek, maka terus tilawah Al-Quran. Jangan rasa kita saya ni tak pandai, saya ni tak ada hujah, saya ni nak cakap apa, ya. Tengok saja Al-Quran, apa Quran cakap, bacakan. Dan kalau dalam ayat 28 ini kita sama rata. Saya sebagai pentadabbur ke Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya, kita sebagai qari sama je, semua sama, dan tidak ada perbezaan saya VIP ke, kan, ataupun orang ini kalau siapa datang awal dia dapat
tempat untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting agar kita jangan mewujudkan kasta-kasta dalam beragama. Ini adalah satu perjuangan Nabi. Awalnya memang yang menentang perkara ini siapa? VIP. VIP tak suka lah Ustaz. Pasal dia kata, aku sepatutnya datang lambat pun aku ada tempat, kan? Tak boleh cop-cop, ya. Ini agama ini bukan agama cop, ya. Ini adalah agama yang sama rata semuanya. Allah tawarkan pada ayat 30 nanti untuk mendapat syurga. Jadi orang-orang yang tak nak layan pada Nabi, biasanya kalau orang jual kereta ke jual barang Ustaz, ya, orang tak nak beli, kita bagi offer. Tak apalah, kita bagi diskaun, kan? Tak apalah, tak apa, saya bagi diskaun. Tetapi bagi Nabi diajarkan pada ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran datang daripada Tuhanmu, siapa yang nak beriman silakan, kan? Siapa yang waman syaa falyakfur, ya, ada yang nak kufur. Inna a'tadna, Nabi tak bagi offer tuan-tuan. Ustaz, ya, Nabi tak bagi tawaran, tak apalah kalau macam tu saya kurangkan sikit, awak jadi, saya layanlah awak sikit. Tak ada. Nabi beri amaran, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan untuk orang yang zalim itu balasan nara, neraka yang bergejolak, ya, seperti kalau kita suradiquha ini adalah seperti kemah yang tidak ada atap. Jadi bila tidak ada atap, ada api tersebut, wa in yastaghisu, bila api itu turun, ya, seperti hujan, dia akan mengena kepada wajah mereka, ya, amat panas. Istilahnya bima'in kal muhli yashwil wujuh, ya, seperti air yang seperti minyak yang likat ataupun yang pedih, ataupun istilah muhli ini juga seperti tembaga Ustaz, ya, yang amat likat, yang amat panas, ataupun kalau seperti nanah yang amat busuk akan kena kepada wajah mereka, dan ia juga akan pergi kepada mulut mereka menjadi minuman yang paling teruk, wasaat murtafaqa, dan ini adalah tempat berehat. Istilah murtafaqa tu sepatutnya berehat, tapi ini adalah wasaat murtafaqa. Kerana apa? Kerana orang-orang ini adalah golongan elit VIP yang sombong. Itu sebabnya dalam Islam kita tak benarkan untuk ada wujud budaya menyombongkan, memberi orang VIP sombong. Ya, tidak dibenarkan. Di tempat kerja mungkin kita ada VIP Ustaz, ya, antara hubungan cikgu pelajar, kadang-kadang cikgu lebih tinggi daripada murid. Masuk masjid, masuk dakwah, tidak ada VIP. Semuanya sama sahaja, dan inilah yang Allah nyatakan. Kerana apa? Tawaran untuk mendapat ganjaran daripada Allah ini disampaikan pada ayat yang ke-30 sebagai satu ayat yang kita ingin ulang bersama. Silakan Ustaz, kita ayat 30 Ustaz. Baik, kita baca ayat 30 berkenaan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa ini pahala tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sadaqallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala mereka, orang yang melakukan amalan yang baik itu. Jadi inilah tawaran yang sama rata daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua tuan-tuan. Semua kita. Sama ada orang yang pandai tak pandai, orang yang ada pangkat tak ada pangkat, Allah kata asalkan beriman, asalkan beramal soleh, ya, iman dan amal soleh, maka Allah kata inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan sia-siakan. Allah tak akan sia-siakan. Ya, jadi Allah mulakan dengan Allah memberi amaran kepada orang yang bermain-main dengan kebenaran. Bermain-main dengan kebenaran ini, satunya sombong dan satu lagi ia merendah-rendahkan kepada orang lain. Inilah yang kita tidak mahu bina budaya itu dalam masyarakat, dan surah Al-Kahfi ini amat menitik beratkan perkara ini. Kadang-kadang mungkin orang itu tidak mahu di VIP kan, tetapi orang bawah pula Ustaz, ya. Orang bawah pula yang mengangkat, yang siap letakkan lagi itu ini, dan kalau orang atas itu minta,
maka orang atas itu pun dia kena baca surah Al-Kahfi ini. Dia tahu bahawa kalau saya minta lebih-lebih, nak saya dihormati lebih-lebih, nanti di sini dapat lebih, di sana akan dapat satu azab. Muka itu akan diletakkan dengan air seperti minyak yang panas. Pasal apa? Pasal nakkan dihormati melampau-lampau, padahal bukan itu yang diperlukan pada kehidupan ini. Yang diperlukan adalah bagaimana saya orang VIP lebih banyak lagi beriman, kuatkan iman, bina orang yang beriman, dan banyak lagi berbuat amal soleh, tolong kepada orang bawah, tolong mudahkan urusan, bukan lagi menyusahkan. Jadi ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan ada ataupun adawa, melangkau, melanggar ataupun melampau, 106 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah istilah yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-28, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan melampau, jangan sukakan kepada perhiasan kehidupan di dunia, pangkat, kepada harta. Perkara-perkara tersebut kalau kita mahu, ia perlu diletakkan untuk agama, bukannya melangkau daripada agama sehinggakan kita memandang lekeh kepada orang miskin, memandang lekeh kepada orang yang tidak berpangkat, dan kita utamakan kepada orang-orang yang elit. Ini cara kita menjaga agama pada akhir zaman, bukan sekadar kita berzikir sahaja seorang-seorang, tetapi kita kena jaga juga hubungan kita dengan orang-orang yang ada dunia, ya. Jangan sampai kita tengok dunianya tetapi kita tengok kepada agamanya. Kita berehat sebentar, kita kembali melihat apakah ganjaran kalau tuan-tuan kita semua jaga iman dan amal soleh. Al-Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, maka kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan amalan yang baik itu. Mudah-mudahan kita sentiasa berazam, diberi kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan kepada kita pahala. Saya ingat Tuan Guru almarhum Tuan Guru Dr. Abdul Aziz bin Mat, dia memberi gambaran supaya kita faham pahala itu ialah pahala tapi tak nampak pahala. Ibaratkanlah pahala seperti duit. Duit di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti, nak membeli nanti Safas katanya beli dengan duit. Tapi beli dengan pahala. Ibaratnya mana nak dapat makam yang tinggi, barang yang baik. Mudah-mudahan kita mengumpulkan pahala kita yang banyak serta dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat kebaikan insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, terus setia My Quran Time, baca faham amal. Kita nak belajar lagi Al-Quran surah Al-Kahfi ni, dan sebelum tu kita ambil sedikit tajwid pada hari ini. Kita dalam perbahasan hukum maksilah, dan dalam ayat muka surat 297 ni ada beberapa tempat sebenarnya hukum maksilah qasirah dan maksilah tawilah, dan kita nak lihat contoh-contoh untuk sama-sama kita ulang kaji. Baik, pada slide yang pertama ni contoh maksilah qasirah dalam surah Kahfi yang kita baca tadi. Ayat yang ke-28
yuriduna wajhah. Ayat pertama yang kita baca tadi, yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainak. Kalau kita baca sambung, maksilah ini dibaca sambung, barulah dipanjangkan hak dhamir itu, yuriduna wajhahu wala wajhahu wala. Tapi kalau kita wakaf, yuriduna wajhah, maka tidak dipanjangkanlah, tidak disilahkan ataupun dipanjangkan hak dhamir tersebut. Contoh pada hujung ayat 28 tadi, wa kana amruhu furuta. Ha itu adalah hak dhamir. Macam mana kaedah Imam Hafs dalam membaca panjang daripada hak dhamir ataupun maksilah qasirah ini? Mestilah hak itu berada di antara dua huruf yang berbaris. Kalau kat situ amruhu, hu tu sebelum hu ada ra dan berbaris di depan. Selepas pada ha, hu tu ada apa? Ada huruf fa juga berbaris. Tak kisahlah baris mana, tapi sini baris depan. Maka kaedahnya Imam Hafs, apabila huruf hak dhamir itu berada di antara dua huruf berbaris, maka dipanjangkan hak dhamir tersebut. Wa kana amruhu furuta, gitu. Kemudian ayat yang ke-34, wa kana lahu thamar, wa kana lahu thamar. Tengok ha itu berada di antara dua huruf yang berbaris. Itu contoh maksilah qasirah. Kita lihat contoh maksilah tawilah dalam ayat yang akan kita baca nanti juga, pada ayat terakhir itu ayat 34. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. Wa huwa yuhawiruhu ana. Dibaca hu tu dibaca bukan lagi dua harakat, tetapi dibaca 4 dan 5. Kenapa? Selepas hak dhamir itu ada huruf hamzah. Dia juga termasuk dalam kaedah mad jaiz munfasil. Yang penting ha dhamir itu berada di antara dua huruf yang berbaris. Kalau selepas ha itu ada hamzah, akan dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat ketika wasal. Wallahu taala a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi maksilah qasirah kan ya. Maksilah qasirah, dan ini sebagai satu ilmu untuk kita membaiki lagi amal kita membaca Quran Ustaz ya. Allah cakap tadi ayat 30, orang yang beriman dan beramal soleh inna lanudhi'u ajra man ahsanu amala Allah tidak akan sia-siakan walaupun kecil Ustaz walaupun sikit pun Allah tidak sia-siakan. Tuan-tuan belajar untuk baiki lagi sikit demi sedikit, orang lain tak tahu apakah kemajuan kita bersama Al-Quran kan. Bagaimana Allah memuji tadi pada ayat 28, ingat Allah pagi petang. Pagi petang ini maksudnya terutama waktu sibuk kita masih ingat Allah dengan Quran, tuan-tuan baca kemudian kita berzikir, kita buat apa-apa amal soleh itu. Iman, kita beriman dengan Quran ini kita baca, dan amal soleh itu kita buat kerja, masak ke, bekerja di pejabat ke, tapi masih lagi menaruh zikirnya kepada Allah Subhanahu taala. Allah akan terus membalas dengan ganjaran, dan ganjaran Allah ini menarik dan hebat-hebat Ustaz bukan bagi murah-murah punya. Betul. Nak tahu murah ke tak murah, kita baca ayat 31 hingga ayat 34. Silakan Ustaz. Ini ganjaran Ustaz Ganjaran. Masya-Allah. Memang betul-betul punya ni. Okey, baik, jom kita baca ayat 31 dan 30 hingga 34 untuk kita mengetahui apakah ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh dan dengan syarat dia beriman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب
نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 31 hingga 34. Ayat 31 ini menerangkan apakah perkara mahal-mahal Ustaz ya, yang kita tadi dapat ganjaran, dapat pahala yang banyak-banyak itu adalah untuk dapat rahmat Allah, itu yang paling mahal. Dan dengan rahmat Allah itu di syurga, jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, iaitu di syurga itu ada kebun-kebun dan di bawahnya itu ada air, sungai, yuhallawna fiha min asawir. Ya, kita tengok air tadi di bawah Ustaz ya. Bagi orang yang sombong tadi, air datang daripada atas. Air datang daripada atas dan air itu kalmuhli, seperti minyak yang ataupun tembaga yang cair, yang panas, yang masuk ke mulut dia, dan ia adalah minuman yang paling teruk. Wasaat murtafaqa, tempat yang paling teruk untuk dijadikan tempat berehat ataupun tempat bercuti. Maka pada ayat 31 ini Allah menyatakan tentang orang yang terus beriman, beramal soleh walaupun orang tak nampak, walaupun mungkin dia bersama dengan orang-orang yang miskin, tidak elit, tetapi dia jaga jangan sampai saya ni sombong dan membuatkan orang lain sombong. Maka yang pertama dapat syurga, yang dalam syurga ini yuhallawna fiha min asawir, dia dapat dihiasi dengan gelang-gelang daripada emas Ustaz. Gelang-gelang daripada emas. Ya, saya ketika membaca ayat ni saya rasa ini orang perempuan punya ke kan? Tapi bila disemak balik, orang perempuan, orang lelaki pun. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita di movie ke ataupun raja-raja dahulu kan, dia ada macam-macam dekat tangan dia tu, ya. Dan kalau zaman sekarang ini mungkin kalau kita tak pakai gelang Ustaz ya, tapi kalau kita tengok ada orang pakai jam. Kan, dia pakai jam, dia bila tengok jam dia, ya saya tak pakai jam Ustaz kan, tapi ada orang yang pakai jam. Saya ada tanya seorang tu, jamnya harganya 30,000. Kan? Jadi bagi dia ialah itu satu kepuasan pada dia. Dan mungkin fashion sekarang pakai jam ya, tetapi bagi orang yang jadi raja, fashionnya ialah dia bukan pakai jam, dia pakai dengan jam daripada emas bersalutkan permata, contoh begitu. Ini adalah ganjaran bagi mereka yang beriman, beramal soleh. Wa yalbasuna thiyaban khudram, ya, dipakaikan pada mereka pakaian hijau daripada sutera halus dan sutera yang tebal. Sutera, tuan-tuan pernah tengok sutera kan, biasanya ini untuk orang perempuan lah kan, orang lelaki tak dibenarkan pakai sutera dalam agama ini. Tetapi sutera mahal dan ianya ada yang halus. Sundus dan istabrak ini istilah yang diambil daripada Farsi ya, dan ada beberapa istilah dalam surah Al-Kahfi ni pasal Farsi. Farsi, salah satu tokoh yang akan keluar nanti adalah Zulkarnain yang amat didambakan oleh orang-orang Yahudi. Dan surah Al-Kahfi ini adalah antara soalan yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Jadi bila dicampur-campurkan perkataan yang asalnya daripada Farsi masuk ke dalam bahasa Arab Quran, dia menyebabkan orang Yahudi yang dengar surah ini Ustaz ya, dia akan terimbau balik
kepada zaman Zulkarnain yang menyebabkan orang-orang Yahudi boleh kembali balik ke Palestin. Ini sejarah, ya, dari segi sejarah. Maka pakai pakaian daripada sutra halus warna hijau dan sutra tebal. Mungkin kita tak pakai ustaz, ya, tak pakai. Tapi zaman sekarang kalau orang pakai baju, kan, kalau orang lelaki lah, kalau orang perempuan dia suka sutra. Tapi kalau orang lelaki pun kadang-kadang kalau buat baju pun dia nak pilih bahan yang cantik, yang lembut, kain kan, sedap. yang kain sedap istilahnya, ya. Jadi bila sampai di syurga, kita nak juga kain sedap, kan. Kita nak jaga kain sedap, dan kain sedap yang diizinkan, diberikan adalah kain sedap yang amat mahal. Sundus wa istabraq, dan apa yang dibuat muttaqiina fiha 'alal araik, iaitu kita nyenggeng ustaz, ya, nyenggeng dekat atas tempat sofa dia. Araik ini pelamin-pelamin sofa yang indah-indah macam dekat istana-istana tu. Yeah. Duduk situ sambil kita tengok ke atas, tengok relax je, kan. Muka kita pandang ke atas itu sama macam dalam ayat 29. Orang yang diberi azab pandang ke atas, dia dapat air seperti minyak yang menggelegak sampai ke mulut. Tetapi bagi orang di syurga, dia duduk menyenggeng gitu, dia tengok kepada keindahan. Kerana apa? Dah tak payah bekerja dah. Tak payah bekerja. Bila kena bekerja, kerjanya adalah di sini tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Quran time, baca Quran, lepas ni nak masak ataupun nak solat, kita bekerja di sini sahaja 60, 70, 80 tahun. Di sana kita buat apa Ustaz? Menyenggeng. Ya, relax saja. Dan Allah kata ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Inilah sebaik-baik pahala, tempat berehat yang sebaik-baiknya. Dah cakap beza di antara dua darjat itu tadi di akhirat. Rupanya ada cerita dua darjat di dalam ayat seterusnya, ayat 32. Kita baca sekali lagi untuk kita dapat macam mana Allah transitionkan kepada kisah di dunia antara dua darjat. Ayat 32 Ustaz. Masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui, Maha mengetahui kita ni bukan sekadar seronok, suka pula kepada barang-barang perhiasan. Maknanya Allah Taala taklah beritahu ini kamu beramal soleh masuk syurga. Tapi Allah sebut juga nikmat dalam syurga sebenarnya membangkit semangat kepada kita. Itulah manusia fitrahnya suka kepada perkara yang baik, insya-Allah. Ini cerita lain pula Ustaz. Nak masuk lain. Okey, antara dua darjat pula. Okey, wadrib lahum ayat 32 kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل Surah Al-Azim ayat 32 dan 33. Allah membawakan kisah dua orang pemuda. Seorang pemuda yang ada dua kebun, dan kebunnya ini penuh dengan anggur, jannataini min a'dab. Anggur adalah satu kebun yang sukar, amat mahal harganya. Dan wahafafnahuma, dikelilingi oleh binakhlin, dengan pokok tamar ataupun pokok kurma, kerana nak memastikan ianya kalau ditiup angin, pokok ini akan menjaga dan tidak akan menghancurkan. Di tengah-tengahnya ada a'nab, iaitu ada anggur. Pasal anggur ini dia mudah ditiup angin kerana dia tak besar pokoknya. Dan selepas itu apa yang diberikan, waja'alna bainahuma zar'a, dan dijadikan di antaranya ada tanaman-tanaman lain. Banyak tanaman-tanaman lain, penuh, amat penuh. Kiltal jannatain, iaitu masing-masing kebun itu atat ukulaha, menghasilkan buah-buahan, produktif, sentiasa menghasilkan buah-buahan. Walam tazlim minhu syai'a, tidak kurang sedikit pun, tidak kurang, tak ada pokok yang tak berbuah, semua berbuah, kurma berbuah, semua tumbuhannya berbuah. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan ada saliran air di tengah-tengahnya, ada sungai. Maksudnya ini adalah satu aset yang amat berharga yang Allah beritahu, iaitu pemuda ini ada kekayaan, Tetapi apakah yang berlaku bila dia ada kaya tersebut, ya? Bila ada saliran, bila ada kebun yang menghasilkan hasil pada setiap masa, wa kana lahu thamar, ada hasilnya, buah-buahan, dia jumpa kawannya yang seorang lagi yang beriman, ya.
Dia kata pada kawannya, wa huwa yuhawiruhu, dia berborak-borak. Salah satu boraknya Ustaz ya. Dia cakap, sebenarnya aku ni ada lebih daripada engkau harta dan aku ni lebih banyak pengikut. Dia borak-borak, banyak-banyak boraknya tu. Sambil-sambil dia cakap, kamu ketika kahwinkan anak kamu tu berapa orang datang ni? 5 orang. Saya hari tu baru 2000 lah, nak buat sekali lagi. Itu adalah tanda kesombongan bagi seorang yang bercakap, berborak. Maka Allah menemplak kepada orang-orang yang tidak dapat menguruskan harta, walaupun dia mungkin baca Quran, tetapi cara bercakapnya itu, Ustaz, kan dia tanya, Ustaz dah beli rumah berapa biji dah? Soalan itu sebenarnya adalah soalan nak menunjukkan bahawa saya sebenarnya baru ada 30 biji Ustaz. Kalau itu dikeluarkan, tanda seseorang itu tidak dapat menguruskan hartanya dengan jalan agama. Cara untuk menguruskan harta ialah jangan sombong, dan syaratnya ialah jangan sampai kita merasakan bahawa saya lebih banyak follower, menyebabkan saya rasa saya boleh buat apa sahaja dan memandang rendah kepada orang-orang yang kurang daripada saya. Apakah sambungan perkara ini, apa yang berlaku pada kebun pemuda tersebut? Kita sambung esok insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi pada hari ini, iaitu pada halaman 297. Resolusi kita ialah bersabar bersama rakan yang berdoa dan menyeru kepada Allah setiap masa, sama ada mereka ini kaya miskin, berpangkat ataupun tidak. Yang pertama. Yang kedua, bina keimanan dengan mendekati kebenaran, dengan hadir ke majlis ilmu, dengan menghadiri majlis Quran, kerana ini yang akan memastikan kita ini dipilih sebagai mukmin. Yang kedua. Yang ketiga, yakin ganjaran daripada Allah dan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh walaupun kecil, kerana kita tahu Allah tidak pernah menyia-nyiakan segala amalan yang kita laksanakan. Kita berdoa Allah pimpin kita menguruskan agama ini dengan cara praktikal yang menjadi cabaran akhir zaman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran dalam diri kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, dalam menghadapi ujian ini ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memandang dunia ini hanya di tangan kami ya Allah, tidak di hati-hati kami ya Allah. Fokuskanlah kami pada menuju redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami beramal salih ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami syurga yang telah Engkau janjikan ya Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menjunjung perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang sentiasa meninggalkan akan larangan-Mu ya Allah. Kuatkanlah ketakwaan dalam hati-hati kami ya Allah. Bersihkanlah diri kami ya Allah daripada sifat munafik, sifat riya ya Allah, sifat dusta dan sebagainya ya Allah. Dan masukkanlah kami sifat-sifat yang mahmudah ya Allah, sebagaimana Al-Quran ya Allah mengajar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang kalaupun kaya, tetapi kaya yang sedar bahawa sebenarnya semua itu adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jaga agama kita betul-betul. Inilah yang kita ingin sebarkan, bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan bersama bergabung menyumbang adalah untuk kita membina masyarakat yang betul-betul beragama, bukan secara fizikal semata-mata, tetapi secara kebenaran al-haq yang datang daripada Tuhan insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini jam 10, dan insya-Allah pada pagi besok jam 6 pagi kita akan menyambung sambungan kisah pemuda dua kebun itu. Apa jadi sebenarnya? Ini penting bagi siapa-siapa yang nak jadi jutawan, nak jadi kaya. Ini adalah jawapan bagaimana kita jangan sampai tersadung dan masuk ke lembah yang tidak diinginkan. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.